warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, kita masih lagi bersama dengan Fiqhul Mizan hari yang keempat, ya. InsyaAllah esok hari yang terakhir. Saya akan membicarakan seterusnya uraian yang saya baca semalam tentang mizan. Saya akan masukkan kepentingan fiqhul mizan, ya. Baik, fiqhul mizan wa mawqi'uhu min al-ulum. Kedudukan fiqh mizan dan kedudukannya di kalangan ulum-ulum ataupun ilmu-ilmu syar'iyah. Jadi sudah tentu tuan-tuan dan puan-puan, pengetahuan tentang fiqhul mizan sangat penting untuk kita mengetahui di mana kedudukannya. Dia adakah ilmu furu' ataupun ilmu usul. Okey, saya tengok jap. Ada yang masuk dah? Okey, alhamdulillah. Semua sahabat-sahabat boleh tengok dan kita akan baca. Siapa yang ada buku Fiqhul Mizan boleh follow saya. Dan tuan-tuan dan puan-puan diminta juga follow Yayasan Budi Ihsan, ya, untuk melihat perjuangan mereka, untuk melihat sumbangan mereka, dan tuan-tuan boleh dermakan melalui Yayasan Budi Ihsan untuk disalurkan kepada golongan-golongan fuqara. Apatah lagi di bulan puasa ini sangat cantik tuan-tuan dan puan-puan mengambil berat tentang isu ini. Inna mawqi'a fiqhil mizan huwa min ilmu usul. Kedudukan fiqhul mizan ini adalah termasuk di dalam ilmu-ilmu usul syar'i. Seperti ilmu usul fiqh, ya, sebab dia boleh menyelesaikan masalah-masalah furu'. Walaysa min ulumil furu'. Bukan dia adalah sebahagian daripada ilmu furu' yang dijadikan sebagai permasalahan fiqh. Dia bukan masalah fiqh, dia adalah manhajiyah. Okay? Dia adalah manhajiyah yang penting untuk dia digunakan oleh ulama-ulama dan juga pendakwa-pendakwa dan juga masyarakat. Fahuwa mi'yarun, dia adalah standard kefahaman, li dhabti fahmi, untuk mengawal kefahaman ulama dan juga mereka yang mengkaji Al-Quran, wal ijtihad, termasuk ilmu ijtihad, dan cara menggunakan ahkam syariah. Wa huwa mukammilun li ilmi usul fiqh. Dia adalah penyempurna kepada ilmu usul fiqh. Jadi bagi saya, tuan-tuan dan puan-puan, seorang ulama dan seorang pelajar syar'i, seharusnya dia berdamping dengan ilmu ini. Ya, seharusnya dia berdamping dengan ilmu ini untuk dia kutip, untuk dia mempelajari dan dibawa untuk mengimbangi. Sekarang ni orang dah tak tahu nak timbang. Nak timbang macam mana kehidupan. Kadang-kadang kita nak menyimpan ke nak berbelanja. Jadi perlu kepada penimbangan. Kalau kita nak sedekah secara terang-terang kan, atau sembunyi, perlu ada mizan yang sahih. Ada waktu kita sedekah terang-terang, ada waktu kita sedekah sembunyi-sembunyi. Dan itu perlu kepada penimbang-penimbang yang sahih. Ya. Jadi kalau kita buat semua benda tanpa penimbang dan mengikut kepada akal kita semata-mata, dan ini satu benda yang tidak akan mencapai natijah yang sahihah di dalam fiqhul mizan. Wa maqasid syariah, dan dia pelengkap kepada ilmu maqasid syariah. So ini di antara benda yang perlu diambil berat oleh masyarakat, terutamanya para ulama. Lakinnahu laysa dalilan kulliyan, tapi dia bukanlah sumber dalil seperti qiyas atau istihsan. Dia hanyalah mizan lil fahmi daqiq wal istinbatil amiq. Sebagai satu standard membantu kesemuanya itu untuk memahami Al-Quran dengan lebih mendalam.
والاجتهاد المنضبط اجتهاد yang tersusun في جميع القضايا أساسية لذلك فهو يتعلق في علم الأصول بالقاعدة كلية مساغ للاجتهاد ومعيار دقيق لصحته وأنه في حقيقة مفتاح الأدلة ومفتاح المجتهد ومفتاح المفاتح لكل أدلة اجتهادية وأنه بدون هذا الفقه يكون هناك خلل في فهم شريعة الإسلامية الغراء أو يكون فهما غير دقيق تترتب عليه آثار خطيرة. Maka dia adalah pelengkap kepada ilmu maqasid dan ilmu maqasid syar'iyah, seperti standard yang boleh menjadikan kita lebih faham, kunci kepada kefahaman dalil dan kunci kepada mujtahid, kunci kepada segala kunci adillah yang ada di dalam ilmu usul fiqh. Tanpa pengetahuan fiqhul mizan ini sudah pasti seorang mujtahid tidak mampu mengeluarkan fiqh itu dalam bentuk yang seimbang dan kefahamannya tidak begitu mendalam. ففقه الميزان ليس من باب القياس والاستحسان والمصالح المرسلة والسر الزرائع ونحوهما مما يسمى بالأدلة المختلف فيها. Jadi fiqhul mizan dia bukan qiyas, dia bukan ijma', dia bukan apa-apa, tapi dia adalah standard untuk melengkapkan kefahaman kita terhadap dalil-dalil yang sedia ada. لأن الميزان المقصود هو وضع المعيار الخاص لكل باب من أبواب العقيدة والشريعة. Sebab mizan ini adalah meletakkan penimbang bagi setiap perbahasan yang ada di dalam syariah. Penimbang ibadat, penimbang adat, penimbang maslahah, penimbang mafsadah, penimbang dunia, penimbang akhirat, penimbang lelaki, penimbang wanita. Semua benda itu perlu ditimbang dengan penimbang yang sahih, maka kita akan dapat jawapan yang lebih mendalam seperti kita bahaskan sebelum ini. Wa bayanu wazni kulli babin aw mawdu'in aw hukm 'amun fi muqabili baqiyatil abwab أو الموضوعات أو الأحكام ثم الموازنات يحتاج إليها للوصول إلى الفقه الموزون المطلوب شرعا وفطرة وعقلا فهو مبدأ قرآني ثابت بالأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة ومعيار لا ينبغي الخلاف حوله. So ini di antara benda yang perlu kita lihat, ya, perlu kita tengok bahawa fiqh mizan ini yang merupakan penimbang yang sahih yang boleh membahaskan semua benda dalam kerangka yang boleh sampai kepada fiqh yang seimbang, syara', fitrah dan juga akal. Fahada mabda'un qur'aniyyun thabitun, ini yang merupakan metodologi Quran dan Sunnah, Quran dan Sunnah, dan juga kita katakan mi'yar yang la yanbaghi al-khilafu haulahu. Mi'yar yang mana tidak ada khilaf pada perkara tersebut. Baik. Saya langkau sedikit dah kita terangkan dah. Maka kita bahaskan sedikit apa yang diperlukan untuk mendalami fiqhul mizan. Mana dia? Kita sambung balik. Okey, jap. Ada panggilan jap.
Ya, maaf ada gangguan sedikit. Ma yahtaju ilaihi fiqhul mizan. Apakah yang diperlukan dalam fiqhul mizan? Inna fiqhul mizan yahtaju ila ilmin rasikh. Sesungguhnya fiqhul mizan ini memerlukan kepada ilmu yang mendalam. Min ulumil lughah wa usulil fiqh wa tafsir wal hadith wa ulumil Quran wa sunnah wa nahwihimah. Sesungguhnya fiqhul mizan ini berhajat kepada ilmu yang mendalam daripada ilmu lughah, ilmu usul fiqh, tafsir dan hadis, dan ilmu Quran dan juga ilmu sunnah. Dan juga berhajat kepada fitrah salimah dan juga akal yang lurus, basirah nafidah, akal yang bijak, qarihah, iaitu kebijaksanaan dalaman dan juga hikmah yang kita katakan kebijaksanaan yang menerangi, wa ila tadabburin duna ta'ajjulin. Berhajat kepada tadabbur dan tidak boleh kita terlampau kalut untuk menentukan keputusan. Wa mu'ayashatin ma'an nusus duna tasarru'. Kita hidup dalam Al-Quran, melihat kerangka Al-Quran tanpa ada sebarang kekalutan. So, untuk kita mempelajari fiqhul mizan ini, ia sangat penting, ia sangat perlu sehingga kita mampu mendapatkan natijah yang terbaik untuk kita mendalami isu ini dengan baik dan akhirnya kita dapat menyelesaikan pelbagai masalah insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ilmu fiqh mizan ini mampu juga mengangkat khilaf. Kalau kita pelajari dengan baik, fiqhul mizan ini mampu mengangkat khilaf, mampu menyelesaikan masalah. Kita sekarang ni ada masalah yang begitu banyak. Okey. Masalah pembangunan, masalah fatwa, masalah masalah politik, masalah sosial. Bagaimana kita nak menyusun semua perkara ini dalam kerangka yang begitu baik. Saya telah sebutkan bahawasanya politik berdiri di atas mizan syurah. Ya, tidak boleh kita berpolitik dengan menggunakan satu pendapat ataupun kita menggunakan, kita katakan istibdad, kuku besi, yang kita menganggap kita yang tahu semua, yang kita menganggap kita yang boleh lakukan semua perkara tanpa kita bermesyuarat dengan ahli pakar, dengan ahlul halil wal aqdi, dan akhirnya akan menjadi sebuah negara yang diktator. Negara yang bermasalah. Itu yang berlaku dalam negara-negara Arab. Tuan-tuan dan puan-puan, itu yang berlaku dalam negara-negara Arab dan akhirnya tidak membawa kepada apa-apa tamadun ataupun hadarah Islamiah. Dan itu yang kita nak tekankan, bahawa perlu kepada satu dasar yang baru kepada kerajaan. Apabila nak buat satu keputusan, apabila nak buat satu dasar, kerajaan perlu menimbang mizan dengan sahih. Isu itu perlu ditimbang dengan mizan yang sahih, mizan yang mana boleh mencapai keadilan. Misalnya, apabila membicarakan tentang isu jenayah. Jenayah perlu kepada mizan yang sahih. Mizan yang boleh menyelesaikan masalah. Mizan kepada keadilan saksi. Mizan kepada keutuhan mahkamah. Mizan kepada tidak ada campur tangan kerajaan terhadap perundangan dan seumpama dengan dia. Akhirnya kita mampu untuk menyelesaikan masalah jenayah ataupun politik dengan baik. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya manusia ini ada pelbagai. Maka ilmu ini sangat penting kepada ramai orang, khususnya kepada para mufti dan juga pengkaji. Seseorang yang mujtahid ataupun seorang mufti apabila tidak mendalami fiqhul mizan ini, dia akan berlaku kepincangan di dalam memberikan fatwa dan kepincangan di dalam memberi maklumat, di dalam mengeluarkan ahkam syariah, yang akhirnya kita katakan keputusan yang dikeluarkan oleh mufti itu walaupun ada dalil, namun tidak seimbang. Sebab itu bila kita membicarakan tentang ahkam perkahwinan, mizan dia berlainan dengan mizan online, mizan pada perniagaan.
yang berdiri di atas kemudahan, yang berdiri di atas uruf, yang berdiri di atas taisir, musamah dan seumpama dengan dia. Adapun perkahwinan ini dia berdiri di atas ihtiyat. Sebab al-aslu fil budu' ialah apa nama dia, at-tahrim. So perlu kepada saksi. Adapun perniagaan tak perlu kepada saksi. Nampak berlainan tak? Walaupun dua-dua tu termasuk dalam muamalat, tetapi mizan perkahwinan itu sangat berat. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan mereka telah berpegang dengan janji yang begitu besar, yang berat. Maka diwajibkan saksi dan diwajibkan wali. Itu yang pertama. Yang kedua, perniagaan berdiri di atas redha. Dan tidak ada kemaluan di sana. Cukup ada free consent dan barang tu ada, price pun ada, maka penjualan boleh dilakukan melalui online tanpa saksi. Yang penting tak ada fraud, tak ada fake, itu sudah meluluskan satu perniagaan. Adapun perkahwinan ini, dia melibatkan masa depan, long term. Melibatkan duduk sekali, melibatkan kepada persetubuhan, melibatkan kepada maruah dan seumpama dengan nasab anak dan seumpama dengan dia, maka syariat meletakkan mizan yang lebih berat. Maka kena ada saksi, dua orang saksi mesti melihat. Dan mesti ada wali yang mana menikahi dia. Sebab itu dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la nikaha illa biwaliyin. Tidak sah berkahwin melainkan dengan ada wali. Tidak sah kahwin melainkan dengan wali. Boleh tak kita bawa konsep wali ni, nak beli barang, orang perempuan nak beli barang kena ada wali dari teman sekali. Kemudian ada saksi pula yang menyaksikan bahawa dia ini nak membeli atau nak berhutang. Akan terbeban lah. Yang pertama, jual beli ini mutakarrirah. Jual beli ini adalah benda yang berulang. Kalau kita wajibkan seperti mana perkahwinan yang berlaku hanya sekali sekala, dan mungkin seseorang itu sekali seumur hidup, maka terbebanlah muamalat itu. Maka kita melihat mizan kahwin walaupun dia termasuk dalam muamalat, urusan dunia, namun mempunyai wazan dan mizan yang berlainan. Diletakkan mahar, diletakkan pelbagai undang-undang untuk menjaga keutuhan perkahwinan itu. Ada perniagaan, alhamdulillah kita ada redha, tak ada apa-apa yang meragukan, maka kita luluskan sahaja. Jadi berbalik kepada nikah online yang dibahaskan itu, kita tidak bersetuju dengan pernikahan online dalam keadaan biasa. Mana ada mabda' ni kita tidak setuju, siapa pun tidak bersetuju. Namun dalam keadaan hajah, kita tidak namakan darurah. Darurah ni masuk dalam keadaan yang mati. Tapi hajah, kesusahan mengharuskan perkahwinan online untuk memudahkan urusan. Tidak membatalkan. Misal sekarang ni, Perak melaksanakan perkahwinan dalam bilik. Lepas ni diikuti oleh negara Pahang. Adakah dengan cara sebegitu, dia membatalkan hukum asal? Tidak. Hukum asal kekal. Dan kalau Perak buat macam tu pun tidaklah membatalkan fatwa yang dikeluarkan di Jawi. Sebab keadaan berbeza. Masing-masing negeri ada muftinya. Ada pakarnya. Namun yang berlaku di luar sana, kerana tidak faham mizan fatwa ni dalam masalah furu'. Kena tasamuh. Bukan kita kata orang ni salah betul. Sebab yang mengeluarkan itu adalah ulama'-ulama'. Kalau benda tu salah betul-betul, tak ada khilaf. Sebab di Emirat pun jalankan benda yang sama. Atau kalau Azhar membatalkan pun, ia bukan menunjukkan kepada benda tu ijma'. Kita perlu memahami mizan. Fatwa bukan masalah usul. Yang menuntut kepada saya betul, dia salah. Tapi fatwa ni boleh tanawuk, yang boleh menunjukkan saya betul, kamu pun betul. Jadi masing-masing diri ikut masing-masing lah. Kalau negara lain tak mau buat macam tu, tak ada masalah. Hak. Bagi seorang mufti memarasah pandangan dia. Jadi jangan jadikan isu fatwa ini sebagai isu usul. Dan semua orang tahu dah, dia salah dia kahwin. Hatta dalam mazhab Maliki, dia pada buat akad nikah. Okay. Dah isytihar dah. Semua orang tahu. Jadi tak ada masalah. Cuma isytiharnya mungkin timbul sebab
pengantin dengan tukang nikah tu duduk jauh. Namun kita sebagai ilmuwan fuqaha perlu menilai dari sudut maqasid dan dari sudut kesan dia, dari sudut taksir dia. Afwan. Kita mengistihsan, kita lari daripada kaedah jaliyah kepada kaedah khafiyah atau qiyas khafi, yang mana ini memberikan keringanan kepada masyarakat. Taklah perlu sadar dalam keadaan yang susah begini, surat apa semua. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Ini bukan kita nak menyokong, tapi saya nak menerangkan how to think. Bagaimana kita nak fikir cara kita dalam berinteraksi dengan fatwa yang berlainan, ya. So, tuan-tuan dan puan-puan, di samping saya menyampaikan ilmu, saya nak terangkan di sini bahawa ceramah saya ini ditaja oleh Yayasan Budi Ahsan. Jadi saya harap sangat tuan-tuan dan puan-puan sila melawat laman Yayasan Budi Ahsan. Merupakan satu yayasan NGO yang begitu aktif dalam menyumbang kepada orang ramai. Tuan-tuan boleh tengok dan boleh lihat sumbangan-sumbangan mereka dan boleh masuk dalam akaun. Masuklah sebanyak mana yang boleh. RM10 pun tak apa, yang penting benda tu sampai kepada masyarakat, menolong orang tua-tua, menolong orang fuqara. Sedekah-sedekah yang tuan-tuan ingin berikan, insya-Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya esok last. Hari ni saya kira esok last, tuan-tuan puan-puan boleh dapatkan apa nama dia, rakaman ni. Siapa yang tak dapat sempat tengok tengah hari, mungkin ada kerja dan sebagainya, boleh follow rekod yang kita buat ini, insya-Allah. Kepentingan fiqh mizan kepada orang ramai. Inna ahamiyata fiqh al-mizan la yatanhasiru ala ma dhukira fi al-faqra as-sabiqah. بل إن عامة الناس يحتاجون إليه لمعرفة الإسلام وحقائقه وموازينه ولو بصورة عامة. Hatta kepada orang awam pun perlu kepada fiqhul mizan. Fiqhul mizan ni boleh menyelesaikan masalah sekarang ni duk timbul Ustaz Abid Liu dengan orang ramai netizen. Boleh selesai. Tapi bukan di sini saya nak uraikanlah. Tadi salah faham, susah pula jadi, tapi saya nak cerita bagi semua benda kita boleh selesai dengan fiqhul mizan. Mizan sedekah, mizan pengurusan, mizan cara penyampaian, mizan dari sudut tulisan, semua kita ada mawazin yang mana kesemuanya adalah ikhlas. Saya yakin Datuk Ustaz Abid Liu pun ikhlas, orang yang tengok pun ikhlas, jabatan agama pun ikhlas, semua orang hamba Allah, syuraka fil ubudiyah. Cuma kadang-kadang kita ada kesilapan di dalam teknik kita berinteraksi. So kita tasahkan dalam apa nama dia, interaksi tu. Sebab tak ada di sana konsep-konsep untuk kita nak jatuhkan orang, nak kutuk orang. Yang pertama kita kena berhenti daripada kutuk lah. Berhenti daripada kita memblame. Kita nasihat dengan baik. Kita buat kerja yang terbaik. Kalau ada orang nasihat kita, kita timbang. Kalau benda tu betul, kita terima. Kalau tak betul, kita diam saja. Sebab yang penting adalah harakah, movement tu mesti ada. Cercaan orang kita tak ambil kira lah, kita ambil nasihat orang. Sebab kita nak halang orang daripada cerca, itu satu benda yang sukar. Semua orang dicerca. Saya pun dicerca macam-macam. Kadang-kadang kita buat statement macam-macam orang panggil. Kalau bertengok kat ruang netizen komen ni, oh macam-macam, panggilan kita macam ni, macam-macam. Tapi kita tak perlu berinteraksi dengan suasana yang sedemikian rupa. Kita ambil nasihat yang baik, itu mizan kita. Ambil nasihat yang baik dan kita teruskan amalan kita. Jangan berhenti. Ya. Jangan berhenti kerana apa? Berhenti itu adalah kemunduran. Liman syaa ayataqaddam aw yata'akhkhar. Dalam dunia ni, mizan kita dua aja. Nak ke depan ke belakang. So, kalau berhenti kita ke belakang, kita ke depan. Jadi, Ustaz Abid Liu teruskan perjuangan. Kalau ada apa-apa kelemahan, kita perbetulkan. Tak ada masalah apa. Kita adalah orang Islam, kita Muslimun, dan kita minta kepada orang ramai, jangan kita kutuk sesiapa, kita berikan sokongan, berikan rangsangan. Seperti kita minta tuan-tuan dan perempuan, bagi rangsangan kepada Yayasan Budi Ahsan, salurkan derma, mudah-mudahan semua orang dapat manfaat yang baik.
Kita bagi contoh dalam ayat Al-Quran, Allahu Akbar. Allah Ta'ala menyebut, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah Ta'ala menghapuskan riba dan meninggikan, menambahkan nilai-nilai sedekah. Waqiat kita, realiti kita, kita tak dapat melihat di mana penambahan sedekah itu. Sebab bila kita sedekah, duit kita berkurang. Itu hakikat dia. Duit mesti berkurang. Yang kedua, riba tak berkurang pun. Tambah aja orang alu-alu kaya aja. Maka orang yang kata, kamu bersedekahlah, Allah akan ganti balik. Mungkin. Tetapi bukanlah sedekah itu dia punya undang-undangnya kita dapat balik. Bukan berlaku pertambahan. Duit kita, kalau kita tengok accounting, bila kita spend ataupun expense, kita belanja, kita tengok rekod dia akan berkurang. Bila kita more expand, maka kita punya pendapatan kita, income kita akan berkurang. Ini jelas. Tapi sebagian penceramah dia tu ceramah, tapi apa tuan-tuan, derma nanti duit bertambah. Bukan tak bagus derma tu, tapi kena contoh betul-betul. Menderma duit kurang. Apa yang bertambah? Nilai di sisi Allah. Di akhirat kelak nanti, pahalanya bertambah. Duit berkurang tak? Berkurang. Sebab tu Nabi kata apa? Ittajiru, berniaga dengan duit anak yatim ini. La ta'kuluha zakah, jangan sampai dimakan oleh zakat. Makna ada zakat ni pun makan duit. Lama-lama jadi miskin. Jadi duit kita ada, modal yang kita ada, kita berniaga. Akhirnya kita boleh cover balik kekurangan yang ada pada sedekah kita. Kena terang betul-betul. Riba memang bertambah di dunia. Tetapi di sisi Allah berkurang. Tak ada nilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi bila kita faham ini mizan indallah yang bertambah itu, okey. Kalau diletakkan pada penimbangan manusia, duit sedekah berkurang. Diletakkan pada timbangan Allah, duit sedekah bertambah. Yang ni kita kena faham. Sebab ramai orang buat kesilapan, dia derma. Akhirnya dia jatuh miskin. Tidak, derma. Tapi di samping tu dia kena melabur. Supaya duit tambahan pelaburan dapat cover kehidupan dia. Dia derma lagi. Dia melabur. Jadi kehidupan dia tidak akan miskin. Yang menjadi masalah kita bimbang, orang yang pencen, last miskin balik. Kerana dia salah faham terhadap hadis tadi. Ma naqasa malun min sadaqatin. Tak akan berkurang sedekah daripada, tidak berkurang harta kerana bersedekah. Tidak berkurang tu ma'indallah, di sisi Allah tak berkurang 1 sen pun. Di sisi manusia dia berkurang. So dengan fiqhul mizan, orang ramai pun rasa tenang. Subhanallah, dulu baca Quran, baca hadis tak apa nak faham. Bila letak fiqhul mizan ini, ada mizan di sisi Allah, ada mizan di sisi manusia. Di sisi Allah bertambah, di sisi manusia berkurang, maka kita pun tenang. Subhanallah, tenang jiwa kita, dapat memahami ayat-ayat Allah, dapat memahami sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah fiqhul mizan ini ada di zaman salaf? Ada, cuma tak dibukukan seperti mana pembukuan yang dibuat oleh Syekh Al-Allamah Syekh Muhyiddin Ali Al-Qaradari hafizahullah. InsyaAllah esok hari terakhir saya nak bincang tentang pelaksanaan fiqh mizan dalam beberapa contoh peperangan dan dakwah. Tuan-tuan boleh ikuti saya lagi esok. Itu saya baca pula hadis Sunan Ibn Hibban, Sahih Ibn Hibban, untuk kita mendapat barakat daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita menyambung perbahasan berpuasa ketika mana musafir. Qala ahbarana Muhammad ibn Ishaq ibn Ibrahim maula Thaqif. Qala haddathana Qutaybah ibn Sa'id. Qala haddathana Abdul Aziz ibn Muhammad an Umarah ibn Ghaziyah an Harb ibn Qais an Nafi' عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه
Sesungguhnya Allah Ta'ala suka untuk didatangi rusuhnya. Makna kita berbuka puasa ketika musafir. Seperti mana Allah Ta'ala suka kita mendatangi azimahnya. Seperti mengekalkan puasa. Tuhan pun suka. Yang tu pun Tuhan suka. Jadi kita terimalah hadiah Allah. Jika kita musafir, kita buka puasa. Ada satu hadis yang lain. An Hamzah ibn Amr al-Aslami annahu qala. Dia berkata pada Rasulullah. Ya Rasulullah, ajidu li quwwatan 'ala siyam fi safar. Aku rasa mampu untuk berpuasa ketika mana musafir. Hadis ini hadisnya sahih mengikut syarat Muslim. Fahal 'alayya junahun? Berdosa tak aku puasa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya rukhsatun min Allah. Berbuka puasa itu hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Faman akhadha biha fahasanun. Siapa yang ambil rukhsah lalu dia berbuka itu baik. Wa man ahabba an yasuma. Siapa yang nak berpuasa fala junaha alaihi. Dia tak bersalah. Sebab dia mengekalkan hukum yang asal. Jadi tidak ada permasalahan tersebut. Allahu akbar. Adab bila kita bermusafir, ada orang yang berbuka, ada orang tidak berbuka. An Anas bin Malik annahu qala safarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan wa sama saimuna wa aftara muftiruna falam ya'ib as-saimu 'ala al-muftiri wala al-muftiru 'ala as-saimi. Hadis riwayat Ibn Hibban ini sahih, ada dalam Muwatta ya, dan juga dalam Bukhari. Kami bermusafir dalam peperangan bersama yang baginda sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan kami ada yang berpuasa dan di kalangan kami ada yang berbuka. Yang larat dia teruskan berbuka, yang letih dia buka puasa. Tak ada seorang pun yang berpuasa menghina, mengaibkan orang yang tidak berpuasa, dan orang yang berbuka pun tak pernah hina orang yang berpuasa. Ini yang melahirkan fiqh tawazun. Mereka faham ini adalah mizan ikhtiyar. Bila kita musafir, kita diberi pilihan. Sama ada nak meneruskan puasa kita atau kita nak membatalkannya dengan kita makan. Maka natijahnya apa yang perlu kita buat dalam isu khilaf? Meraih masing-masing selama mana pendapat itu sahih dan kuat. Ini tidak bercanggah saja bergaduh. Bercanggah saja bergaduh. Ini yang menjadikan kita serabut. Bukan tuan-tuan serabut, saya pun serabut. Dalam hadis yang lain, ini puasa bersambung. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tuwasilu. Jangan berpuasa 2 hari berturut-turut tanpa diselang-seli sahur dan berbuka puasa. Puasa 2 hari tanpa makan. Qalu ya Rasulullah, para sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innaka tuwasilu. Kamu pun puasa macam tu juga 2 hari berturut-turut. Faqala inni lastu mithlakum. Aku tak macam kamu. Aku Nabi. Inni abitu. Aku duduk bersama Tuhan aku. Yut'imuni Rabbi wa yasqini. Dia bagi aku makan dan bagi aku minum. Kata ulama, itu makanan rohani, bukan makanan yang betul. Macam kita tengok TV lah. Ghalib-ghalib, asyik-asyik tengok TV seronok sampai lupa makan. Keseronokan tengok TV. Bagaimana orang yang dikurniakan keseronokan bersama dengan Allah Azza wa Jalla. Falam yantahu 'anil wisal fawasala bihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawmain wa lailatan thumma ra'aw al-hilal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law ta'akhkhara al-hilal lazidtukum kal munakkil lahu." Jadi tidak boleh kita melakukan wisal ini kerana dia adalah merupakan khususiat yang hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-kulli hal, ulama Syafi'i mengharuskan kalau orang tu mampu. Tapi tak elok ulama pada bukan dalam bentuk sunat, tetapi kita katakan kita pegang kepada al-asl. Dan bukan mazhab Syafi'i, saya tersilap tadi, bukan mazhab Syafi'i, tetapi kalau kita buat macam tu hukumnya makruh. Kekalkan apa yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama Syafi'i yang mengharuskan itu puasa dahar. Puasa sepanjang tahun, tak pernah berbuka melainkan waktu maghrib atau bersahur di waktu subuh. Yang ni
Kita berpegang kepada ini, pendapat ini, iaitu kita tidak boleh berpuasa 2 hari berturut-turut. Walaupun mungkin di sana ada ulama yang bahaskan secara mendalam, tapi saya tidak pasti sejauh mana perbahasan tersebut. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal wisal, hindarilah puasa 2 hari berturut-turut. Iyyakum wal wisal, Nabi ulang lagi. Ada sahabat duk buat. Qalu fa innaka tuwasilu ya Rasulullah. Kami tengok kamu buat. Sebab tu perbuatan Nabi tak semestinya adalah pensyariatan kepada semua orang. Mungkin dia adalah khususiat kepada diri Nabi. Faqala inni lastu fi dhalika mithlakum. Aku tak sama. Bukan takabur tapi nak menerangkan keadaan yang sebenar. Inni abitu yut'imuni rabbi wasqini faklafu minal amal ma lakum bihi taqa. Ini kaedah yang sangat penting. Aku duduk bersama Tuhan aku, dia bagi aku makan dan minum. Maka lakukanlah amalan yang kamu mampu. Lakukan amalan yang apa? Yang kamu mampu. Yang kamu tak mampu, kamu tinggalkan. Istilahnya disebut oleh ulama fiqhul mustata'. Fiqh kemampuan. Sekadar mana kemampuan yang kita boleh buat. Saya teruskan lagi pembacaan. Okey, kita bincang tentang puasa setahun. Masuk puasa ni dia hanya buka di hari raya aja dan ayam tasyrik. An Abdullah ibn Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shama al-abada fala shama wala aftara. Siapa yang puasa sepanjang tahun tanpa berhenti, maka tak dapat pahala puasa yang penuh wala aftara. Dia pun tidak dapat bayar raya ataupun dia berbuka dengan penuh barakat. Sebab itu kita dalam Islam kita sederhana, kita tak ada nak suruh orang buat ibadat sampai teratur. Buat ibadat yang termampu. Baik. Kita sambung lagi hadis-hadis yang lain. 2-3 hadis sebelum tamat pengajian kita. Adakah boleh berpuasa di hari raya? Kita baca hadis ni. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yaumaini, yaumil fitri wa yaumil adha. Nabi melarang kita berpuasa pada 2 hari yang penting, iaitu hari raya fitri dan hari raya adha. Kerana waktu itu adalah hari makan. Ayyamul akli wa syurbi wa dzikrillah. Wa dzikrillah. Hari untuk kita makan dan minum. Dan hari untuk kita berzikir. So, kalau kita tidak makan dan minum, itu satu benda yang mendatangkan masalah. Sebab ini hari raya. Allah Ta'ala hadiahkan kepada kita hari raya. Wa litukabirullah ala ma hadakum wa la'alakum tattaqun. Tiba-tiba kita teruskan berpuasa. Jadi tidak sesuai kita sebagai tetamu Allah. Kita tidak boleh melaksanakan puasa. Yang kita boleh laksanakan ialah kita berzikir. Esok kita buatlah. Kita berzikir, kita menunaikan solat. Dan hari itu ada ruang untuk kita makan dan minum. Dan kita bergembira dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain menyebutkan juga makna yang sama. An Abi Sa'idin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la sawma fi yaumi 'aidin. Tidak ada puasa, makna tidak sah berpuasa pada hari raya Id. Al-Aidul Fitri, Aidil Fitri itu khas untuk kita makan, minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis yang lain pengharaman berpuasa pada hari tasyrik. Ayyamu Mina, hari-hari di Mina melontak dan seumpama dengan dia. Ayyamu aklin wa syurbin, hari untuk kita makan dan minum. So jangan berpuasa. Ini yang menunjukkan kepada kestabilan, kesederhanaan Islam. Walaupun kita nak mendekati Allah Subhanahu wa taala, kita tak perlu nak meninggalkan gaya hidup yang biasa. Untuk jadi seperti yang tak makan langsung, tak buat apa-apa, kita tak perlu Islam sampai tahap macam tu. Islam adalah agama yang sederhana, agama yang boleh kita amalkan dengan mudah dan tidak ada kesusahan di sana. Allahu Akbar. Cari hadis lagi.
Taib, disunatkan puasa 6. An Thauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man shama ramadana wa sittan min syawal faqad shama sanah. Isnadnya sahih. Siapa yang berpuasa selepas mana Ramadan 6 puasa sunat, seolah-olah dia mendapat pahala setahun. Ini menunjukkan kepada tingginya pahala ketika itu, walaupun tak dapat menandingi wajib. Wajib tak siapa boleh tandingi, tapi pahala dia sangat besar sehingga mendekati, boleh dikatakan mendekati pahala wajib. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalus siyam ba'da syahri Ramadan syahrullahil muharram wa afdalus salati ba'da al-fariḍah salatul lail. Seafdal puasa ya setelah mana berlalunya bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Puasa di bulan apa? Di bulan Muharram. Dan seafdal sembahyang selepas sembahyang 5 waktu adalah salatul lail. Mendirikan waktu malam, bertahajud, berdoa. Itu di antara perkara yang paling afdal berbanding sembahyang di siang hari. Bukan bermaksud tinggal sembahyang sehari, tak maksud dia dari segi pahala dan dari sudut fadilatnya. Allahu Akbar. Baik. Kita bicara sikit tentang Lailatul Qadar tu. An Ubay bin Ka'b kana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil 'ashr al-awakhir min Ramadan. Pada permulaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriktikaf 10 hari terakhir Ramadan. Falamma kana min al-'am al-muqbil, apabila sampai waktu tahun yang mungkin dikatakan Nabi akan meninggal, ya'takafa 20 yawman. Nabi beriktikaf dalam masjid 20 hari. Itu di antara rekod yang terbanyak. Rekod yang terbanyak. Selalunya Nabi beriktikaf 10 hari saja. Kita tak tahu, kita tak mampu. Tapi sekarang ni kita tak boleh iktikaf di masjid. Maka sebagian ulama mengharuskan kalau kita ada bilik khas, bilik rehat macam ni, dan bilik saya ni, boleh kita niat iktikaf di masjid. Iktikaf masjid dalam rumah kita. Sementara waktu COVID-19 lah, PKP ni. So, lepas tu kembali kepada masjid. Tak dibenarkan untuk di rumah. Sebab itu pendapat qadim dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang qadim dan lama dalam mazhab Syafi'i rahimahullah. Tuan-tuan dan perempuan, kita dah sampai penghujung tuan-tuan dan perempuan. Saya nak mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Budi. Tuan-tuan dan perempuan, Yayasan Budi adalah satu yayasan yang bersama dengan golongan-golongan yang susah, membantu mereka, dipimpin oleh Yang Mulia Datuk Rosli. Tuan-tuan dan perempuan boleh layan ataupun layar laman web untuk melihat aktiviti mereka dan terus menyumbang kepada mereka untuk mereka melaksanakan agenda-agenda dan pahala tuan-tuan dapat insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kefahaman kepada agama dan semangat untuk terus belajar. Sekian dahulu, esok kita sambung penyajian terakhir. Saya ucapkan terima kasih dan minta maaf kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.